Buletin Didik 14 Disember bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu kerangka menyeluruh dirangka Kementerian Pendidikan KPM bagi membantras buli di sekolah termasuk dalam kalangan murid asrama. Kerangka baru ini melibatkan pengukuhan dan penambahbaikan kepada pendekatan sedia ada dengan tumpuan kepada 4 komponen utama iaitu penyedaran, pelaporan, penghukuman dan pemantauan. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kemaman, Tuan Cik Alias Hamid berhubung usaha KPM untuk menangani masalah buli di sekolah, khususnya murid yang tinggal di asrama seperti yang dibangkitkan sejak kebelakangan ini. Dalam konteks penyedaran, konsep Sekolahku Sejahtera akan diperkenalkan yang mana ianya bertujuan memupuk dan menerapkan nilai penting kehidupan dalam kalangan warga sekolah termasuk murid secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Konsep ini akan memberi tumpuan kepada 14 elemen termasuk selamat, seronok dan sihat, etika, empati, jati diri dan adab sopan. Dalam konteks pelaporan pula, KPM menyediakan saluran pelaporan bagi membolehkan pihak sekolah melaporkan kes buli kepada kementerian dengan menyediakan garis panduan mencegah dan menangani perbuatan buli dalam kalangan murid di sekolah dan buku panduan pengurusan menangani buli di sekolah. KPM akan terus menambah baik sistem pelaporan kes buli bagi memastikan pendekatan yang terbaik dapat dibangunkan. Pada masa ini, KPM sedang merangka sistem pelaporan yang akan membolehkan warga sekolah termasuk murid dan ibu bapa mereka membuat aduan terus kepada pihak kementerian dan maklumat yang diterima akan dilindungi. Berhubung penghukuman di peringkat sekolah, Surat Perkeliling Ikhtisas SPI yang menyentuh tentang hukuman terhadap pelaku buli di sekolah atau di asrama juga telah dikeluarkan. Kementerian juga sedang meneliti hukuman ke atas murid yang melakukan perbuatan buli dengan membuat penambahbaikan kepada hukuman yang tersenarai dalam SPI. Ini bagi memastikan hukuman yang dikenakan setimpal dan menjadi pendekatan pencegahan yang berkesan. Bagi aspek pemantauan pula, warden asrama khususnya akan diperkasakan selain pentadbir dan guru. Sebagai tindakan segera, KPM juga akan mengarahkan semua sekolah melaksanakan program kesedaran bersama pegawai perhubungan sekolah dari Polis Diraja Malaysia tentang buli dalam minggu pertama sesi penggal ketiga pada Januari 2022. Sementara itu, Jawatankuasa Disiplin Maktab JDM menamatkan pengajian 10 pelajar Maktab Rendah Sains Mahara MRSM yang dikenal pasti terlibat dalam kes buli yang berlaku pada 9 Disember lalu. Ketua Pengarah MARA, Datuk Azhar Abdul Manaf dalam kenyataan memaklumkan mesyuarat JDM telah mengkaji kes itu dengan teliti dan mengambil keputusan menamatkan pengajian pelajar terbabit berkuat kuasa hari ini. Ibu bapa pelajar terlibat telah dimaklumkan mengenai keputusan itu yang dibuat berdasarkan garis panduan yang telah dinyatakan dalam Panduan Pengurusan Disiplin Pelajar MRSM. MARA berharap keputusan itu bukan sahaja menjadi satu pengajaran kepada pelajar yang terlibat tetapi juga kepada pelajar-pelajar yang lain agar tidak berlaku lagi perbuatan salah laku di mana-mana institusi pendidikan di bawah MARA. Kem Bahasa Inggeris Daerah Manjung Anjuran Yayasan Pelajaran Malaysia YPM berlangsung di Sekolah Kebangsaan Seri Manjung siang tadi. Majlis perasmiannya disempurnakan oleh pengurus Seksyen Kecemerlangan Pelajar YPM Muhammad Isa Cik. Kem ini bertujuan menambah baik kemampuan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid terlibat. Difahamkan sambutan murid juga sangat menggalakkan dengan menyertai aktiviti-aktiviti yang diadakan. Kerajaan sedang memperhalusi prosedur operasi standard SOP sambutan perayaan Christmas dan Thaipusam. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein berkata, kerajaan masih mempunyai waktu untuk memutuskan SOP perayaan Christmas yang akan disambut pada 25 Disember dan Thaipusam 18 Januari depan. Perkara itu dibincangkan bersama Menteri Perpaduan Datuk Halimah Sadiq dan Menteri Sumber Manusia Datuk M. Saravanan, Kementerian Kesihatan KKM serta beberapa pihak berkaitan dalam mesyuarat kuartet di Parlimen siang tadi. Bagi perayaan Christmas, tumpuan diberikan terhadap perangkaan SOP upacara sembahyang, aktiviti berkunjung ke rumah keluarga, persembahan secara langsung, upacara nyanyian choir dari rumah ke rumah dan gerai jualan Christmas. Bagi perayaan Thaipusam pula, kita cuba sedaya upaya untuk
memenuhi keperluan perayaan ini, dan ini termasuklah upacara sembahyang di kuil, perjalanan dan pergerakan kereta chariot, membawa kabadi, membawa kodam atau belanga susu, mencukur rambut, upacara ritual mandi di sungai dan pembukaan gerai jualan. Di sini saya boleh laporkan bahawa perbincangan yang telah pun dilaksanakan tadi, yang telah pun diadakan tadi, berjalan dengan lancar. Pihak KKM, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Perpaduan Negara dan pihak kuil akan turun ke lapangan untuk meneliti kapasiti ruang, keperluan logistik serta tempat persinggahan sepanjang perjalanan dan pergerakan kereta chariot. Datuk Halimah sebelum ini berkata semua perarakan perayaan termasuk perarakan Kevadi bagi Taipusam dan Chingay sempena Tahun Baru Cina yang disambut tahun depan tidak dibenarkan atas faktor negara berdepan jangkitan varian baru COVID-19 Omicron. Sejumlah 77.34 juta ringgit telah dibelanjakan kerajaan untuk penyelenggaraan dan menaik taraf kemudahan mesra orang kurang upaya OKU di sekolah sejak 2011 hingga tahun lalu. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin dalam jawapan lisannya kepada Dewan Negara memaklumkan berdasarkan data tahun ini, daripada 6,394 sekolah yang mempunyai murid berkeperluan khas MBK di seluruh negara, 730 sekolah telah dilengkapi 4 kemudahan mesra OKU iaitu susur tangan, susur landai, tandas dan tempat letak kenderaan OKU. Manakala 2,774 sekolah mempunyai sekurang-kurangnya satu daripada 4 kemudahan tersebut. Tahun ini, KPM telah menyediakan peruntukan khas untuk memperkasa agenda pendidikan khas sebanyak 45 juta ringgit untuk membiayai MBK di sekolah. Daripada jumlah itu, KPM telah memperuntukkan 33.73 juta ringgit bagi kerja-kerja penyelenggaraan sekolah. Kerja-kerja penyelenggaraan itu ialah menyediakan 4 kemudahan mesra OKU yang melibatkan 245 sekolah, manakala bagi 11.27 juta ringgit diperuntukkan bagi kapasiti pembangunan sumber manusia, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta saringan, intervensi dan khidmat sokongan. Beliau menjawab soalan Datuk Rasadi Baratzi yang ingin tahu sama ada peruntukan menaik taraf sekolah yang disediakan dalam bajet 2021 dan rancangan Malaysia ke-12 akan digunakan untuk menaik taraf prasarana sekolah supaya ia mesra kepada MBK di setiap daerah serta jumlah peruntukan untuk naik taraf prasarana mesra OKU di sekolah sejak 2011 hingga 2020. MyHealth KKM melaporkan satu daripada setiap 800 kanak-kanak yang bakal dilahirkan akan mempunyai sindrom Down. Risiko itu adalah berdasarkan usia ibu dan perkara ini menjadi cabaran untuk membesarkan anak yang sudah meningkat remaja. Bagaimanapun, dengan pelbagai bantuan yang disediakan, ia sekaligus membantu ibu bapa mengurangkan kepayahan mereka membesarkan anak istimewa ini. Menurut pengasas CRF Life Skills Care Centre, Nora Azli Abdul Rahman, pada masa kini kesedaran masyarakat, kemajuan dalam perubatan serta inisiatif kerajaan membolehkan anak sindrom Down beroleh kehidupan yang lebih berkualiti. Hospital turut menyediakan perkhidmatan terapi sejak bayi bagi membantu perkembangan anak-anak ini. Selalunya lah kalau macam daripada umur kecil sekali, umur daripada bayi tu, CDC Children Development Center, HUKM ada. HUKM ada satu unit dipanggil Children Development Center. Di situ doktor dan para terapi mereka yang akan tengok dulu anak tu perlu dibawa ke mana.
Sebelum doktor diagnose dia kategori apa, sebab syndrome Down ni dia banyak kategori. Of course. Dia banyak, ada potensi yang kita kena kenal pasti. Keterbukaan dan kemampuan ibu bapa boleh mempengaruhi prognosis anak sindrom Down. Lebih penting adalah untuk membiasakan anak sindrom Down dengan kerja rumah ringan seperti menyapu sampah, mengutip makanan bersepah atau mengelap meja. Latihan menggunakan rutin harian mampu memberi anak sindrom Down peluang berdikari dan mendapat kerja serta sumber keuangan bila dewasa kelak. Situasi lebih mencabar apabila anak sindrom Down sudah akil baligh. Beri pendidikan dari segi keinginan nafsu anak, dari segi macam mana penjagaan diri anak, macam mana hubungan antara the opposite sex. Yes. Right. And also the same sex juga, the boundaries. Selain itu, amat penting ibu bapa mendidik adik-beradik dan ahli keluarga terdekat dalam usaha menyambung kelangsungan hidup anak sindrom Down. Taman Nora, jangka hayat golongan sindrom Down kini dapat dipanjangkan ke usia melebihi 40 tahun. Berbanding 4 dekad dahulu apabila jangka hayat sindrom Down hanya sehingga 25 tahun. Right. Tapi dalam tempoh yang panjang tersebut, apakah yang boleh kita sediakan untuk mereka? Okey. Betul tak? Jadi macam sekarang ni, apa yang saya nampak dari segi perubatan kita dah advance. Right. Especially untuk umur ibu-ibu yang ke 40 tahun ke atas. Jadi dari segi medical ataupun dari segi perubatan kita dah boleh diagnose awal. Sebab bila kita buat medical check up untuk kehamilan, mereka dah boleh buat ultrasound, dah tengok, dah boleh detect awal melalui screening, pemeriksaan darah. Jadi kita dari segi mental dan fizikal kita lebih bersedia awal. Selaras dengan elemen keempat Matlamat Pembangunan Mampan SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Kementerian Pengajian Tinggi melancarkan Minggu Pendidikan Expo Dubai 2020 di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Membawa tema Pendidikan untuk Pembangunan Mampan, expo tersebut disertai oleh lebih 30 agensi syarikat serta institusi awam dan swasta. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata, dalam usaha menyokong SDG, Malaysia menterjemahkannya melalui rancangan Malaysia ke-12 yang akan merangka keutamaan pembangunan negara dari tahun ini hingga 2025. The 5-year plan underscores the need to develop future talent to meet the dynamic labour market. Emphasis is placed on leveraging emerging technology in education by optimizing the digital learning ecosystem, strengthening technical and vocational education and training, science, technology, engineering and mathematics through digital learning. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Pelancaran Minggu Pendidikan Expo Dubai 2020 yang dirasmikan oleh Ketua Pengarah Pengajian Tinggi Profesor Datuk Dr. Husaini Omar. We aspire to expand Malaysia education brand on the international stage. Turning this aim into a reality requires strategic planning and careful execution. Among steps that will be taken are the enhancement of the management and facilitation of international students coming into Malaysia, exploration of collaboration opportunities, the strengthening of ties with international student alumni, and the intensification of the market intelligence reports to identify potential strategic cooperation. Selain itu, bagi mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk pelancongan dan pendidikan, beliau berkata Kementerian Pengajian Tinggi bakal memperkenalkan program pelancongan pendidikan atau edutourism sekaligus mencapai anjakan operasi ke-8 yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 pendidikan tinggi.
Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, Elon Musk, dinamakan Person of the Year 2021 oleh majalah Time. Musk yang juga individu terkaya di dunia dengan nilai kekayaan $300 bilion turut terkenal melalui peranannya sebagai pengasas dan CEO syarikat eksplorasi angkasa SpaceX. Menurut Time, pengiktirafan Person of the Year diberikan kepada individu yang mempunyai pengaruh paling hebat dalam tempoh setahun ini. Ia termasuk mempengaruhi isu semasa dan kehidupan seharian selain mewakili sesuatu yang paling penting dalam tahun tersebut. Antara pencapaian Musk tahun ini adalah ketika SpaceX memenangi kontrak $2.9 bilion bersama NASA pada bulan April untuk membina jentera pendaratan di bulan untuk angkasawan. Manakala pada September, SpaceX juga berjaya membawa kru bukan angkasawan pertama mengorbit bumi. Menariknya, ketika ditanya siapakah individu yang paling dikagumi, ini jawapan Musk. I admire anyone who is making a positive contribution to humanity, whether that is in entertainment or in technology, or I think anyone who's sort of doing things that are really useful to the rest of humanity is I admire them greatly. Pencapaian lebih terperinci Musk boleh didapati di laman sesawang rasmi time.com. Anggota kumpulan BTS V mencatat 2 rekod dunia baru menerusi akaun Instagramnya. Guinness World Records mengumumkan akaun IG V memecah rekod dunia sebagai yang terpantas mencecah 1 juta pengikut hanya dalam masa 43 minit selepas dibuka. Dalam kenyataan semalam, Guinness World Records juga mengesahkan akaun bernama THV itu turut merekodkan 10 juta pengikut dalam tempoh 4 jam 52 minit terpantas dalam sejarah. Ketika ini, setiap 7 anggota BTS masing-masing mempunyai lebih 20 juta pengikut di platform media sosial itu. Mereka membuka akaun pada 6 Disember lalu dan serta-merta mendapat pengesahan daripada Instagram dengan tanda verified. Sudah tentu ia mengujakan peminat BTS atau ARMY kerana ini kali pertama mereka memiliki platform sendiri di Instagram selepas 8 tahun menceburi bidang seni. Untuk 2021, sensasi K-pop itu terdahulu sudah pun memecah 5 rekod dunia melalui lagu hit Butter dan tersenarai dalam Guinness World Records Hall of Fame 2022. Padi yang ditanam di Malaysia terbahagi kepada 2 jenis, iaitu padi sawah yang juga dikenali sebagai padi bendang dan padi huma atau padi bukit. Padi sawah adalah jenis padi yang paling banyak ditanam kerana dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Ia memerlukan penggunaan air dan baja yang banyak serta perlu ditanam dengan cara yang teratur. Padi sawah banyak ditanam di semenanjung Malaysia, iaitu di pantai barat, terutamanya di bahagian utara. Ini kerana terdapat kawasan berpaya yang datar dan satu musim lembap yang ketara dengan purata hujan tahunan melebihi 3,500 mm. Kesesuaian ini ditambah dengan adanya musim panas berpanjangan. Padi huma pula adalah padi asal yang ditanam di Malaysia sebelum padi sawah diperkenalkan. Tanaman ini tidak memerlukan jumlah air yang banyak dan boleh ditanam di kawasan di mana air tidak bertakung. Ia mempunyai hasil yang rendah dan kurang bermutu disebabkan ditanam dengan cara lama dan kurang menggunakan baja serta daripada benih yang kurang baik. Padi jenis ini juga selalu dirosakkan serangga. Ia banyak di Sabah dan Sarawak yang kebiasaannya ditanam orang asli seperti orang Iban dan Murut. Sukan, kejuaraan badminton dunia BWF di Huelva, Sepanyol. Jago perseorangan lelaki negara Li Zijia diheret beraksi sehingga set penentuan sebelum mengesahkan tempat ke pusingan kedua malam semalam. Zijia yang diletak selaku pilihan ke-6 berjaya menyingkirkan lawan dari Kanada Jason Anthony Horseshoe di pusingan pertama. Namun dia diberi tentangan sengit sebelum melakar kemenangan 21-10, 17-21 dan 21-11. Dalam pada itu, pemain perseorangan lelaki profesional negara Liu Darren tidak berdepan masalah untuk kepusingan kedua apabila mudah menundukkan lawannya dari Israel. Pemain ranking ke-36 dunia itu mempamerkan aksi konsisten
menempaskan Misha Zilberman 21-14, 21-14 dalam tempoh 39 minit. Aksi beregu campuran pula wakil negara Hu Pangron dan Chia Yi berjaya melangkah ke pusingan seterusnya. Berdepan pasangan dari Belanda, T. van der Leck, Deborah Gill, Pangron dan Yi menang straight sets 26-24 dan 21-12. Selepas peluang ke separuh akhir Piala AFF sedikit sempit susulan kekalahan dalam aksi ketiga Ahad lalu, Kem Harimau Melaya di Singapura menerima satu lagi tamparan hebat menjelang pertaruhan terakhir kumpulan B Ahad ini. Jurulatih Tan Cheng Ho mengumumkan ketua pasukan Mama Aidil Zafwan Abdul Razak dan Syahrul Muhammad Saad tidak dapat diturunkan menentang Indonesia kerana masih mengalami kecederaan. Ia menyaksikan barisan negara terpaksa mempersiap gandingan baru melaksanakan misi mengutip 3 mata penuh untuk layak ke separuh akhir. Ya, memang kita kehilangan dua tonggak utama pertahanan utama skuad kali inilah, of course. Dalam bola sepak dia kadang-kadang berlaku, dan kami barisan jurulatih juga ada perancangan yang terbaik untuk menghadapi pasukan Indonesia, dan kita mengharapkan beberapa hari latihan kita memang fokus more on tactical. Cheng Ho mengakui ia adalah detik sukar buat pasukan kebangsaan ketika ini, tetapi masih yakin dengan kemampuan pengganti Dominic Tan yang akan dipersiap bergandingan dengan Dion Coles nanti. Baki 4 hari sebelum sepak mula juga diharap memadai untuk pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim mendapatkan semula rentak selepas dikuarantin 10 hari. Begitu juga Muhammad Akia Abdul Rashid yang masih menjalani pengasingan akibat COVID-19. Pertemuan menentang Indonesia diibaratkan sebagai hidup mati nasib Harimau Melaya dalam kumpulan B untuk menduduki 2 tangga teratas ke separuh akhir. Justru barisan pemain antaranya M. Kogilas Warren Raj yang merekod jaringan pertamanya dalam penyertaan sulung di pentas AFF kali ini menyeru rakan sepasukan turun bermati-matian menyingkirkan Sang Garuda. Game lawan Vietnam is not the end for our national team. Kita kena overcome secepat mungkin dengan Vietnam untuk lebih fokus lawan Indonesia. Tapi sekarang pemain-pemain sudah adapt keputusan itu, dan kita nak cukup fokus untuk training session dengan pasukan supaya kita lebih prepare untuk game Indonesia dan pergi main all out. Seorang pemuda di Finland mencipta bulatan menyerupai donat yang berputar di tasik beku pada musim sejuk. Paparannya mengakhiri Buletin D-Day. Saya Fazlan Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.